Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Zaini dan rakan-rakan. Nama saya Muhammad Hafiz Biramli daripada Kumpulan 2 akan membentangkan tajuk tentang kemunculan internet sebagai alat komunikasi memberikan kesan negatif kepada generasi kini. Menurut Kamar Dewan edisi keempat, internet bermaksud rakayan komputer antarabangsa yang membolehkan pengguna komputer di seluruh dunia berhubung antara satu cara lain dan mencapai maklumat bahagian data dari seluruh dunia, menginternetkan memasukkan data maklumat ke dalam rangkaian internet dan menyebarkan melalui internet. Secara umumnya kita ketahui, internet mampu mendatangkan pelbagai kebaikan. Contohnya, membantu kita dalam menyelesaikan tugasan, mencari maklumat dan selain itu sebagai platform untuk berhubung antara satu sama lain, dan juga internet juga mampu dijadikan sebagai platform sebagai sumber pendapatan. Tetapi walaupun ia tetap mendatangkan kebaikan, ia juga mampu mendatangkan kesan negatif akibat daripada penggunaan internet yang tidak beretika dan bersia-sia. Antara contoh-contoh isunya adalah jenayah cyber yang semakin meningkat. Sebagai contoh, jenayah cyber ini adalah seperti penipuan dalam proses jual beli ataupun seperti jualan seperti skim cepat kaya ataupun pelaburan. Dan selain itu juga jenis cyber seperti kecurian data. Seterusnya adalah kesihatan dan perkembangan kanak-kanak terjejas. Perkara ini dibuktikan pada masa kini di mana kanak-kanak di kalangan usia 7 hingga 12 tahun majoritinya meluangkan masa dengan melalui internet dengan menggunakan kemudahan seperti telefon bimbit. Dan perkara ini, isu ini semakin meningkat akibat kurangnya kawalan daripada ibu bapa. Ketiga adalah peningkatan kes melalui laman usahawan pornografi yang semakin meningkat, di mana statistik telah menunjukkan bahawa negara Malaysia berada di tangga pertama di Asia sepanjang Perintah Kawalan Terdahulu, Perintah Kawalan Pergerakan Terdahulu, iaitu pada 3 Mac 2020. Keempat adalah berlakunya pergaduhan antara masyarakat, kaum dan agama. Sebagai contoh, isu ini sering berlaku di platform media sosial seperti Facebook dan Instagram, di mana perbelahan berlaku di ruangan-ruangan komen, dan juga dari segi agama adalah penyebaran akidah yang mampu mempesongkan masyarakat. Ini adalah contoh-contoh isu-isu yang berlaku di Malaysia dan isu-isu semasa. Seterusnya kita pergi ke permasalahan. Permasalahan pertama adalah penipuan cyber yang mendatangkan kerugian. Masalah ini adalah seperti masalah terhadap penipuan jual beli di talian, di mana penjual mampu menipu dengan menjual barang yang tidak wujud. Oleh itu, ia mampu mendatangkan kerugian besar atau kecil kepada pembeli. Seterusnya adalah isu pelajar mengambil kesempatan kemudahan internet untuk melakukan plagiat. Perkara ini amat menjadi dan membimbangkan kepada pelajar Universiti IPTA dan IPTS kerana ia mampu menjejaskan kualiti pembelajaran pelajar. Seterusnya adalah rosaknya akhlak remaja akibat menilai sesama yang tidak memoral. Sikap ingin tahu daripada golongan remaja ini terhadap pornografi mampu merosakkan akhlak mereka. Dan akhir sekali adalah budaya kecaman menyebabkan setengah individu menghadapi tekanan mental. Budaya ini telah menjadi satu kebiasaan di Malaysia maupun di dunia, di mana apabila individu melakukan kesalahan, ia akan menerima ketukan kecaman yang teruk, yang di mana ia mampu mendatangkan kemurungan dan ia mampu menyebabkan kes bunuh diri terhadap individu yang terkena kecaman tersebut. Dan kita pergi ke objektif kajian. Objektif kajian adalah kajian ini dijalankan bagi mengenal pasti isu-isu dan masalah daripada penyalahgunaan internet. Seterusnya adalah kajian ini juga dilakukan bagi mengetahui secara am apakah kesan negatif daripada penggunaan internet. Dan akhir sekali, kajian ini juga bagi memahami cara-cara bagi mengatasi kesan negatif daripada penggunaan internet. Saya rasa itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada rakan saya, iaitu Muhammad Nuruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nuruddin bin Muhammad Nur dengan nombor metrik S63385 akan meneruskan pembentangan daripada sahabat saya. Saya akan menerangkan berkaitan dengan keburukan internet.
Yang pertama adalah bebas atau mudah melayari laman web lincah. Yang kedua adalah mampu menjejaskan fokus dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah menjejaskan keharmonian dan perpaduan, iaitu hadirnya toxic people. Yang keempat adalah enggan bersosial. Masyarakat pada zaman sekarang, iaitu zaman COVID-19, tidak lagi enggan bersosial secara bersemuka, malahan asyik bermain permainan video di atas talian. Yang seterusnya adalah mendekatkan pengguna dengan iklan dan kandungan yang tidak bermoral yang boleh mendatangkan bahaya. Cara mengatasi masalah ini adalah tiga, iaitu individu, ibu bapa dan kerajaan. Individu seharusnya bijak menguruskan masa melayari internet. Yang kedua adalah mendekatkan diri dengan pengajar agama, seperti contohnya melayari kuliah-kuliah agama di YouTube ataupun Facebook. Yang terakhir adalah menggunakan internet dengan rasional. Ibu bapa juga seharusnya mengehalkan masa-masa anak-anak melayari internet. Sebagai contohnya, hanya 3 ke 4 jam sahaja untuk seharian. Yang kedua adalah menukarkan setting di laman web Google atau Internet Explorer kepada parental control. Dengan itu, ibu bapa dapat mengetahui apa yang dilayari oleh anak-anak. Yang ketiga adalah mengehalkan laman web yang boleh dilayari oleh anak-anak di bawah umur. Dengan itu, anak-anak tidak boleh melayari laman-laman web yang berbahaya. Kerajaan juga seharusnya menerapkan pendedahan kepada masyarakat tentang hukuman penyalahgunaan teknologi seperti Akta Jenayah Komputer 1997 dan Akta Multimedia 1998. Dan terakhir adalah menguatkan kuasa undang-undang kepada pengguna internet. Kesimpulannya, tidak dinafikan lagi internet telah membawa perubahan yang besar dan amat ketara kepada kehidupan masyarakat kita pada hari ini. Faedah-faedah yang diperoleh dari internet telah memberikan kemudahan kepada orang ramai di mana segala urusan seharian apabila dilakukan dengan menggunakan internet dapat memberikan penjimatan sama ada dari segi kos, masa dan juga tenaga. Walau demikian, keburukan yang terdapat di internet juga tidak boleh disangkal. Dalam melayari internet, pengguna seharusnya bijak dan dalam menalangi masalah yang akan timbul sekiranya pengguna internet tidak dilakukan dengan cara yang betul. Oleh hal demikian, pengguna internet secara bijaksana dan berhemah patut dilakukan kepada setiap pengguna internet supaya apa yang mereka peroleh dari internet adalah sesuatu yang positif, bukannya yang negatif. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam mengawal anak-anak untuk mengelakkan kesan buruk yang berlaku kerana mencegah itu adalah lebih baik daripada mengubati. Akhir sekali, kerajaan telah mengambil langkah awal dengan mewujudkan Akta Komunikasi dan Multimedia AKM 98 dan yang dilancarkan pada tahun 1998. Akta ini memberikan kuasa kepada agensi kerajaan seperti Suruhjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKKM dan Polis Diraja Malaysia PDRM untuk mengambil tindakan terhadap mana-mana pihak yang melakukan kesalahan di internet. Jadi itu sahaja daripada saya dan rakan saya. Sekian, terima kasih.